أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة المكذبين. Tak pernahkah kamu, wahai manusia, merantau berkembara di muka bumi ini dan perhatikanlah bagaimana kesudahannya orang-orang yang mendustakan rasul-rasul. Imam Ghazali rahmatullah alaih yang terkenal dengan ketokohannya dalam bidang-bidang hidup, termasuk bidang tasawuf, tazkiyatun nafsi, telah mencatat satu bab khusus dalam kitab yang masyhur Ihya Ulumuddin dengan bab babu adabis safar, bab adab-adab mengembara. Dalam adab, di antara adab yang pernah disimpulkan oleh Imam Ghazali dalam buku itu mengenai disiplin seorang pengembara mukmin meliputi beberapa perkara penting. Seperti pertama, sebelum mengembara haruslah ia mengembalikan semua harta atau barang-barang yang diperolehi secara aniaya kepada tuan punya asal, atau membayar segala hutang piutangnya. Kedua, hendaklah dia menyediakan nafkah atau belanjaan bagi orang-orang yang dalam tanggungnya di rumah. Tiga, segala perbekalan yang dibawa dalam musafirnya hendaklah daripada yang halal dan baik sahaja, tayyib sahaja. Keempat, biarlah segala percakapannya dan kata-katanya adalah yang manis dengan orang. Kelima, selain pada makan minum untuk diri sendiri, dia juga digalakkan untuk memberi makan kepada orang lain. Keenam, jika teman-teman sepelayaran memerlukan bantuan, maka hendaklah dia membantu sesuai termampu. Ketujuh, hendaklah dia menunjukkan rasa kemesraan dengan rakan-rakan sepelayarannya, sekurang-kurangnya dengan bersenda gurau, membawa cita-cita yang boleh melapangkan minda tanpa menyentuh perasaan orang lain atau mengumpat tentang cacat celah orang lain untuk menghilangkan kebosanan dan menghilangkan kesukaran ketika dalam pelayaran. Kelapan, pilihlah kawan yang sesuai terlebih dulu dan kemudian tentulah jadual dan laluan perjalanan. Kesembilan, elakkan berpergian seorang diri. Jika terdapat 3 orang dalam satu musafir, maka hendaklah dilantik seorang daripada mereka menjadi amir, jadi ketua rombongan. Dan ke-10, orang yang hendak belajar hendaklah bersemayam 2 rakaat lebih dulu dengan nama sunnah istikharah ataupun sunnah hajat. Dan apabila bersiap sampai pintu rumah untuk turun, bacalah bismillah tawakkaltu 'ala Allah wa la haula wa la quwwata illa billah rabbi a'udzu bika an adilla aw udalla aw adilla aw udalla aw azilla aw uzalla aw azlima aw uzlama aw ajhala ujala alayya. Yang maksud dengan nama Allah, aku bertawakul, tiada upaya, daya upaya dan tiada kekuatan melainkan dengan tolongannya. Ya Tuhanku, aku berlindung kepada kamu agar tiada sesat ataupun disesatkan, tiada tergelincir ataupun digelincirkan, tiada aniaya ataupun dianiayakan, tiada melakukan kekasaran atau dikasari oleh orang lain. Sebagian daripada adab-adab ini terpancar daripada lafaz doa-doa yang dipesan dari amal Nabi Muhammad SAW dan alim ulama kita ketika berpergian, yang menampakkan bahawa Allah Azza wa Jalla benar-benar sayang, kasih, mengingati hamba sahayanya di dunia ini dengan menyiapkan segala keperluan hidup kita, termasuk doa-doa semasa kembara. Selain pada doa untuk kita, maka untuk anak buah sendiri pun perlu juga didoakan, mudah-mudahan kita dikira bertanggungjawab. Di antaranya ialah astaudi'ukumullah alladzi la tadhi'u aman wada'u. Aku serahkanmu, wahai Allah, yang tidak pernah sia-siakan amanat yang ditinggalkan kepadanya. Begitu juga doa orang yang bermukim, orang kampung kita, kepada kita yang nak berkembara, ada juga diminta mereka berdoa untuk kita. Zawadakallahu bittaqwa wa ghafara dhanbak wa yassara lakal khair haitsu ma kunta. Semoga Allah menambahkan kepada kamu ketakwaan dan mengampunkan dosamu dalam masa pengembara. Doa semasa musafir adalah dengan mengucap takbir 3 kali setiap kali naik tempat tinggi. Kemudian membaca a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Dia bermaksud aku berlindung dengan kalimah Allah yang sempurna dari kejahatan semua makhluk tempat tinggi ini. Membaca tasbih ketika menurun daripada bukit, daripada tempat tinggi. Kerana seorang sahabat nama Jabir katanya, apabila kami menaiki bukit, kami membaca takbir Allahu Akbar, dan apabila menurun kami membaca tasbih subhanallah bagainya. Doa musafir ketika doa apabila pulang daripada musafir pula, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir ayibun
taibun, abidun, lirabbina hamidun. Sadaqallahu wa'dah wa nasara 'abdah wa 'azza jundah wa zaman ahzab wahdah. Ia bermaksud tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah, yang Maha Esa, tiada sekutu baginya. Baginya lah kerajaan dan baginya lah pujian. Ia berkuasa atas setiap sesuatu. Kami kembali Allah dengan penuh insaf dan bertaubat, menghambakan diri dekat Tuhan kami dengan mengucap pujian-pujian. Dan apabila ada sesuatu yang menyenangkan, apabila sesuatu yang menyusahkan, sebut alhamdulillah ala kulli hal. Dan kalau ada yang menyenangkan, kita sebut alhamdulillah alladzi bi ni'mati tatimmus shalihat. Dalam suasana sambutan kemerdekaan negara kita kali ke-50 minggu hadapan, tentu sekali kita wajar merenung sedalam-dalamnya arti kemerdekaan kita yang sebenar. Kemerdekaan sebenar bukan daripada kemerdekaan daripada penjajahan satu bangsa pada bangsa sendiri, bukan kemerdekaan daripada cengkaman nafsu amarah bisu yang selalu mendorong kita bergerak sesuka nafsu kepada nafsu lawamah, yang sesekali kita sendiri menyesal dan marah-marah pada tindakan buruk kita sendiri, dan akhirnya meningkat pada nafsu mutmainnah yang membawa tenang, selesa dengan hidup mengikut apa yang disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya. Saudara-saudara ahli kembara, sambil berjalan, sambil berfikir, sambil menunggang, sambil memandang, renungilah alam, kejadian alam, dan hubung kaitkanlah dengan pemilik dan pencipta alam ini, agar kembara merdeka 2007 yang tuan-tuan sedang lalui ini akan memberi makna untuk mengagungkan Allah Subhanahu wa taala semata-mata. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.